Okay, hi guys, welcome back to our class. So in this video, we will be discussing on the design best practices. So please be informed that the things that we will be discussing in this video particularly reflects to those charts that we discussed in the previous video. Okay. Okay, first thing first, let's talk about the best design practice for bar chart. Okay, as you can see here we have like 1, 2, 3, 4, 5, 5 figures, 5 different charts lah. So kalau kita tengokkan kat sini, okay, kita tengok chart yang pertama ni. Okay, kita tengokkan dekat chart yang pertama ni, okay, charts ni. Okay, kalau kita tengokkan dibagi dua contoh lah. Okay, this one denotes for not so good. Okay, ini yang tak bagus. Ini denotes for the best practice. Kalau kita tengokkan apa beza antara figure yang ni dengan tak nampak Okay, apa bezanya antara figure yang ni? Sekejap, kenapa tak nampak? Apa beza? Allahu Akbar. Saya okay. Apa bezanya figure yang ni dengan figure yang ni? Okay, first thing first, figure ni dia punya size size dia punya chart dia tu kecil. Size chart dia kecil. Kemudian tulisan dia dibuat secara diagonal. Okay, diagonal. So kalau macam ni, you punya user kena telingkan kepala untuk baca. So best practice is jadikan tulisan dia dalam bentuk macam ni. Okay, tulisannya dalam bentuk macam ni lah, senang nak baca dan dia punya size bar itu besar. Okay, tapi janganlah terlalu besar. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okay, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Tulisan kalau kita ratakan, kita tulis mendatar macam ni. Tak nak dia menyengit macam ni ke, ataupun yang menyengit macam ni ke. Ada juga yang kita buat sengit macam ni, sengit macam ni, sengit macam ni, sengit macam ni. Tak nak. Okay. So next, let's take a look at the second graph here. Second graph here, this one is not so good practice. Okay, this one is not so good practice. This one is the good practice. Okay, apa bezanya antara ini dengan yang ni? Ni, dia punya space bar tu besar sangat. Space antara between two bars tu besar sangat. Besar sangat. Lepas tu, dia punya size bar dia tu kecil. Kecil sangat-sangat. Kecil kurus sangat-sangat. Okay, tak boleh. Bukan tak boleh. Kurang sesuai. Okay, kurang sesuai. Awak kena, again as I said, you have to remember that when we do data visualization, you must expect that your audience are not someone yang tech savvy like you. You will be presenting your analytics to your CEO, to your bosses, in which they do not know how this. Okay, so we have to do our best lah, our level best to make sure that our visualization tu cantik, okay, mengikut spec dan sebagainya lah. Okay, so let's come back to the real world. Kalau kita tengokkan figure nombor 2 ni, figure nombor 2 this one, dia punya size bar dia tu sangat kecil dan jarak antara satu bar ke satu bar tu besar. So no tak nak. So how to do that? Kita boleh besarkan kita punya size bar. Okay, kita boleh besarkan kita punya size bar. Bila kita besarkan size bar kita, automatically lah jarak antara satu bar dengan bar yang lain tu akan menjadi lebih dekat. Nampak tak? Nampak tak? Akan jadi lebih dekat lah. Okay, figure yang nombor 3 ni rasa macam utik masih yang lama ni. Okay. Figure yang ketiga ni tak bagus. Kenapa? Dia punya y-axis dia start dengan value 50. Okay. Always best start dengan kosong. You start dengan value kosong. Tapi macam mana pula kalau value awak yang paling rendah adalah 100? Boleh start dengan kosong, tapi dia punya next margin dia kena besarkan lah. Janganlah you, kalau katakanlah you punya the lowest value-nya adalah 100. Janganlah you start kat sini kosong, 10, 20, 30, 40, 50. Janganlah macam tu. Buatlah 50, 100, 150, 200, 250, 300 macam tu.
Okay. Okay, kalau kita tengokkan figure yang keempat. Okay, figure yang keempat ni apa masalahnya? Okay, figure yang keempat ni dia kata use consistent colours. Use consistent colours. Ini dia bagi colourful ni. Very colourful. Colour biru, colour hijau, colour orange. Okay. Dia sebenarnya colours ni dia ada pro and cons. You can I cannot say that this tips is 100% betul. Okay, 100% betul. You kena use consistent colour, not necessarily. But in some cases kalau awak gunakan warna yang setara, okay, warna yang setara, contohnya kalau macam orange, okay, pale orange, okay, striking orange for example, better lah like this one I tak boleh kata ini adalah design yang paling colour ni paling buruk, tak. Tapi mungkin we can play around lah with the colours. Anyway, colours also plays an important role lah in data visualization. Okay, how about this one? This one, okay, ni graf yang kelima. Masalah dengan graf yang kelima ni adalah dia tidak susun mengikut dia tidak susun mengikut apa nama ni, turutan yang betul, alphabetically, gitu. Tiba-tiba dia letak kat sini kan, bananas, apples, oranges. Patutnya dia susun lah, okay, sama ada you buat apples here, apples kat bawah, lepas tu bananas here ataupun orange here, ataupun terbalik macam ni, tak kisah, asalkan you mengikut sequential yang betul, okay, alphabet yang betul. Okay, kenapa? Kita ni kan bila kita browse through words, okay, bila kita browse through words, kita lah otak kita akan automatically cari, okay, kalau ni bananas, lepas bananas is huruf B, lepas huruf B mestilah huruf C, D, E, F, G. Faham tak? Ni you letak B, lepas tu you letak A, apples, lepas apples tiba-tiba you letak orange. Like macam mana nak susun? Okay, macam mana nak cari? Macam tu lah contohnya. Okay, so would be best if you can arrange lah the naming tu ikut dia punya sequence. Okay. Okay, next let's talk a look pie chart best practice in design. Okay, kalau kita tengokkan kat sini, okay, kita tengok ni, this one, I namakan dia adalah graf yang pertama. So, graf yang pertama ni, okay, visualize no more than 5 categories per chart. Okay, no more than 5 categories per chart. Macam ni kan dia ada banyak sangat. Kenapa tak boleh letak banyak-banyak? Let's say dalam banyak-banyak you punya kategori tu adalah yang value dia sikit sangat-sangat. Most probably tak akan nampak. Most probably benda tu tak akan nampak. So, not so good lah. Not so good. Okay. Okay, so best kalau kita boleh kurangkan daripada 5 kategori. Tengoklah kalau 6 kategori pun boleh, 7 kategori pun boleh. Boleh, tapi you have to tengok. Kalau you punya ada kategori yang terlalu kecil, bila you plot like literally tak nampak 1% je untuk kategori tersebut. Bila 1%, kalau 1%, bila you plotkan kat sini, macam mana you nak nampak? Memang you takkan nampak langsung kali tu. So, kena tukar kepada kali lain. Kena tukar kepada bentuk graf yang lain. Ataupun, okay, let's say you ada 10 kategori. Mana dia punya pen ni? Okay, let's say macam ni kan. Okay, katakanlah ni you ada ni 1, 2, 3, ni kategori kat sini ni. Mana dia punya pen? Okay, sekejap Okay, you ada satu kategori kat sini, satu kategori kat sini, kategori kat sini, kategori kat sini. Okay, ni color biru, color hijau, color orange dengan color hijau muda. Okay, katakanlah ini keempat-empat kategori ni dia punya size dia sama. Jadi awak boleh combinekan all together, namakan dia as others. Provided dia punya dia punya size dia tu sangat kecil. Okay, kita boleh letakkan dia sebagai others ataupun this one lah, miscellaneous. Alright. Okay, next let's talk about the second chart. Okay, the second example. Do not use multiple pie chart for comparison. Okay, katakanlah you buat for comparison. Katakanlah yang ni nak bezakan pelajar UTHM. Okay,
pelajar make sense ke tak make sense pelajar UTHM. Bolehlah pelajar UTHM. Okey, katakanlah kedua-dua ni awak nak bezakan pelajar UTHM. Okey, pelajar UTHM yang ni representing pelajar FAS. Katakanlah this one representing pelajar PPD for example. Okay, PPD ke FTK ke suka hatilah okay, yang ni komponen dekat dalam ni representing mereka duduk dekat dalam apakah keputusan mereka. Okay, mungkin this one is a first class, okay, this one is a second class upper, this one second class lower, this one third class, this one gagal. Okay, this one pun sama. First class, second class, all those things. So kalau ada 10 fakulti akan ada 10 pie chart. It is not advisable to use multiple pie charts for comparison purposes. On that note, you better use stack bar. Okay, better use stack bar. Mungkin katakanlah you nak buat comparison antara berapakah bilangan pelajar yang dapat first class. Okay, first class. So, you boleh ambil lah pelajar daripada bilangan pelajar yang dapat first class daripada PPD, daripada FAS, daripada FTK, daripada FPTB and everything. That one you convert dalam bentuk pie chart macam ni boleh. Like satu je kan. You compare those faculty against satu karakter first class. Kalau macam ni, nak tengok nak tengok pelajar FAS berapa ramai yang dapat dia punya result dia dapat grade dapat kategori apa, pelajar PPD kategori apa, pelajar FTK ke kategori apa, jenuh lah, panjang lah so tak nak kita gunakan pada tab bar macam ni. Okay, the third one here, okay, the third one here dia kata make sure all data adds up to 100%. So tahu kan bila kita buat pie chart, data tersebut kita kena convert kepada bentuk percentage kan, barulah kita boleh buatkan macam ni. So meaning to say that ni benda ni semua ni, okay, you tambah ni, ni tambah ni mestilah kena dapat 100%. Okay. Tapi ni kalau kita tengok ni, this one cuba kita kira. 20 campur dengan 5, campur dengan 5, 30, 40, 55. This one dia ada 55% saja, tak boleh Pie chart mestilah kena 100%. Sebab apa? You represent dia dalam bentuk persen. Persen mana ada? Awak tahulah kan formula persen kan? Kan kita darabkan dengan 100. Mana boleh jadi macam ni? Okay, so ni big no. Okay, the graph yang keempat, not so best practice, yang keempat adalah order slice correctly. Here dia kata there are two ways to order section, both of which are meant to aid comprehension. Okay, sama ada you buat, okay, sama ada apa beza dia ni? Okay. So dia kat sini dia kata okay, option 1 sama ada kita letakkan the largest section. Kita boleh letakkan largest section at 12 o'clock. Going clockwise, okay, ataupun okay, place second largest at 12 o'clock going counter clockwise. Satu you letak clockwise yang paling besar, satu lagi you letak counter clockwise. Yang kedua-duanya, okay, yang first besar macam ni, yang second besar macam ni. Ataupun kita letak start the largest section at 12 o'clock. This one the largest section, going clockwise. The second largest section duduk kat sebelah dia macam ni. So apa beza dia yang ni dengan yang ni? Apa beza dia? Bezanya adalah this one going clockwise, this one going counterclockwise. Bila kita baca, kita akan baca clockwise. Like that. Okay. This one susunannya, ini dengan yang ni susunannya almost sama. Cuma bezanya yang ni dia counterclockwise. This one dia clockwise. Okay? Okay. Next, let's talk about line chart. Okay, line chart. So line chart,
Here kita tengokkan dekat graf yang pertama. Mana saya punya pen? Okay. Here kita tengokkan dekat graf yang pertama. Graf yang pertama include a zero baseline if possible. Okay, bermaksud kalau data what is this? Oh, okay. It should be include if possible if relatively small fluctuation in data are meaningful. Stock market data, you may truncate the scale to show this variance. Okay. Maksudnya adalah macam ni, graf yang ni dia letak. Okay, graf ni sama problem dia macam yang dekat dalam line chart tadi tu kan. Dia start dengan nombor yang besar. Okay. So, best kalau kita startkan dengan kosong. Kita startkan dengan kosong dulu. So, katakanlah kat sini, dia punya first value kat sini mungkin 7 I rasa kan. So, like make sense lah kalau awak startkan dengan 5 kan. Sebab the smallest value is 7. But then, the best practice is to start with kosong. So, salah satu benda yang penting dekat dalam graph ni adalah you punya scale. Awak punya scale Okay, ni benda yang saya belajar masa saya PhD dulu. Masa PhD ke masa buat master? Bila saya submit paper untuk International Journal. That one is the Impact Factor Journal. So, antara benda yang mereka tengok adalah graphs. So, you punya scale kena betul. Ni, okay, katakanlah macam tadi kan, yang ni mungkin kita baca dia sebagai 6 Mungkin kita bacakan yang ini smallest value dia 6. So, kita pun 6 ataupun 7. So, kita pun letaklah 5 kan? Tak boleh. Bukan tak boleh, tak sesuai. Kita startkan dengan kosong, tapi dia punya scale dia kita kecilkan. Sebab kita nak tunjukkan dia punya variance tersebut. And then, another thing that I learn throughout my PhD time lah you punya size scale ni, dengan size scale ni pun sebenarnya penting. Itu pun penting sebenarnya. Okay, tapi tu untuk journal lah Here maybe we can use the same practice. Okay, let's take a look at the second figure now. Okay, kat sini kita bagi this is not the best practice compared to this one. Okay, this is not the best practice compared to this one. Why? Kerana dalam graf ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 line yang berbeza color. Okay, so dia kata do not plot more than 4 lines in one line chart. Ni ada 5. So, jangan buat macam tu. Dia kata, if you need to display more, break them out into separate charts for better comparison. Kita separate lah. Macam mana kita nak pilih line mana kena duduk dekat mana, line mana kena duduk dekat mana. Yang tu mungkin based on ada tak kriteria dia? Kita tengok kepada data awak. Boleh ke tak boleh? I do hope that throughout our class we can see lah this particular problem in action so that we can make a decision lah. Okay, another thing is that use solid lines only. Solid line only. Dash and dotted line can be distracting, dia kata. Okay. I'm not gonna 100% agree to these tips and I'm not gonna say that this tip is 100% wrong. Cuma masalahnya kat sini adalah you buat dotted line, graf ni ada 2. You buat dash line dengan dotted line kedua-duanya. Okay. If it were me, not if it were me. As for me, I prefer, kalau I cuma ada 2 line saja dalam satu graf yang I nak compare macam ni, I prefer having one is the line graph, the another one is the dotted graph. Dotted graph or dash graph. Something like that. For me. Kalau ada 2, I prefer to make it that way. And of course lah, biasanya kalau dotted ataupun line graph tu, size-nya akan lebih besar sikit. Okay? But either way, kalau macam awak cuma ada 2 graf, masalahnya kat mana tau? Dia akan jadi, kalau awak buat line graph macam ni saja, you kena pakai colour. Okay, to differentiate between this line dengan this line. So, you kena pakai colour. Kalau you pakai dotted line, dotted line dengan full line dengan dotted line, mungkin boleh pakai colour yang sama. But then still, akan mengganggu you punya audience. Okay, the fourth figure that we have here shows that label the line
directly. Allahu Akbar kabirah. Label the line directly. Okay. Rather than kita bagi dia color code, kita bagi kat dia color code, color biru, color merah, color biru here, color merah, color orange, lepas tu kita buatlah dia punya legend kat sini. Best kalau kita letakkan nama dia siap-siap dekat hujung graphs tu. Boleh juga. Okay, boleh juga. Ataupun you boleh buat macam ni tapi you letakkan dekat legend yang kat atas. Dia jadi macam it goes something like this lah. Okay. Let's say you have your graph here. Okay, so kat sini you letak you punya legend siap-siap. Dekat dalam graphs tu. Pun boleh. Okay, pun boleh daripada you letak kat bawah macam ni. Tak nak. Ataupun you buat you punya legend tu you buat mendatar macam ni. Okay, kat sini satu color. Okay. Sini satu color. Apa maksud dia? Okay, macam tu. Macam ni pun boleh. Okay. The next one is dia kata kat sini, use the right height. Plot all data points so that the line chart takes up approximately 2/3 of the y-axis total scale. Maksudnya adalah, bila you, okay, macam ni kan, dia nampak you punya graph ni mati dekat sini je. Tapi you punya Y tu panjang sangat. Ini memang saya selalu nampak student kalau dia present, dia buat graph, especially dalam PSM lah. Benda ni selalu nampak. I am very particular when it comes to graphs. So, siapa-siapa tahun depan awak akan buat PSM, siapa-siapa yang mendapat saya sebagai examiner, sila bila awak buat graph, dah tahu dah kan ni, saya dah bagi tips dah. Okay, dah tahu dah. Dr. S, dia sangat particular when it comes to graph. Kebetulan Dr. S jadi you punya panel. Take extra care on your graph. Graph ni, I easily annoyed. Okay, I easily annoyed. Kalau you buat tak betul, memang I easily annoyed. Okay. Apa maksud statement ni? Katakanlah, you punya the max data point, we are talking about max data point tu katakanlah sampai 50. 50 je 50. Lepas tu, you janganlah letak you punya Y, max value-nya adalah 100. Atau, janganlah letak sampai 100. Bila you buat, you punya max value adalah 50, tapi awak punya Y scale tu sampai 100, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan mati kat tengah-tengah macam ni. Huduh tau. Huduh sangat-sangat. So, kalau macam ni, max dia 50. Okay, max dia 50. So, nak letakkan mana? Okay. Depends kepada you punya scale. Kalau scale awak, setiap 5, maksudnya 5, 10, 15, 25, awak boleh buatkan awak punya Y scale awak tu sampai 55. Okay, kalau nak cantik sikit, buat sampai 60. Okay. Kalau awak punya scale tu 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Depends. Awak boleh buat sampai max Y awak sampai 50 ataupun max awak punya Y scale sampai 60. Boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau sebaiknya kita stop lah. Kita stop dekat nombor yang cantik macam ni kan. 60. Janganlah stop kat macam ni. 55 ni boleh. Tapi tak berapa cantik. Tak berapa cantik sangat. Boleh je tapi tak berapa cantik. Okay. Samalah juga. Ini untuk you punya X. You punya Y pun sama. Janganlah kalau dah Y tu. This one is Y. X. Janganlah kalau X tu habis sampai apa? Habis sampai data sekian-sekian lah. You pergi panjangkan lagi kat belakang tu. Huduh. Memang huduh sangat-sangat. Okay. Huduh Okay. Next. Area charts. Okay. Area charts. Area chart ni, contohnya macam ni. Okay, figure yang pertama untuk area chart ni, dia kata, make it easy to read in stack area chart, arrange data to position category which highly variable data on the top of the chart and low variable on the bottom. Maksudnya, macam mana nak kata ni? Okay. You punya
Stack area chart, arrange data to position categories. Okay. Awak punya categories, ini kan based on kategori juga kan? Based on kategori kan? Okay. Kategori awak yang ada value yang paling tinggi, you letakkan di atas. Okay, macam ni. Ini paling tinggi, letakkan kat atas. Okay, this one paling rendah, letakkan kat bawah. Contoh Yang kategorinya ada datanya yang paling kecil, low variable, you letakkan kat bawah. Dia punya apa? Dia punya itulah dia punya variation dia lah. Okay. Okay, this one. Graf yang kedua. Okay, graf yang kedua ni dia kata starts y-axis value at 0. Ni sama macam bila kita discuss dekat line chart tadi dengan dekat histogram. Histogram ke tadi? Okay, kena start dengan kosong. Kosong. Let's say awak punya x. Okay, let's say awak punya axis macam ni. Okay. Y, X. Katakanlah Y is a numbers, X also is a numbers. So, best kalau kita boleh startkan dengan kosong. Bermaksud, kosong start dekat Y, kosong juga start dekat X. Tapi kalau macam numbers tu hanya untuk Y, X ni mungkin mungkin bulan ke, kategori ke, hari. Hari mana ada kosong? Ya. Hari tak ada kosong. Itu tak apa. Okay, itu tak apa. Okay. Pun sama macam yang kita dah tengok dekat dalam line chart tadi. Do not display more than 4 data categories. Okay, kalau data tu ada macam biasa, kalau you ada banyak sangat kategori, you sum up lah a few of the yang small, ada data yang kecil ataupun ada result yang kecil ataupun like less significant, you combine all together, kasihkan nama dia sebagai others. Okay, others. Sama macam konsep dekat dalam pie chart tadi lebih kurang je. Okay, lepas tu next, use transparent use transparent color. Okay, you can use transparent color in the sense that, kenapa kita kena pakai transparent color? Dia sama, contohnya macam sini kan, dia ada this one is not gradually, what is that term? Drastically. Okay, dia ada menurun secara drastically. Kalau you pakai kalau you tak pakai transparent color, you tak nampak pun benda ni dia turun kat mana. Okay, tak nampak pun benda ni turun kat mana. So pakailah transparent color. Yang kat depan tu you pakai transparent color. Okay, so you boleh nampak lah any changes. Okay. The next one is don't use area charts to display discrete data. Jangan gunakan area chart ni untuk display discrete data. Okay. Apples eaten temperatures. Okay. Apples ni kan dia macam ni kan, nanti kan dia tak cantik tau. Tak cantik tau. Macam ni kan. Ni kalau nak awak nampak ni kat sini ni. Kan, apple, bilangan apple yang kita makan kat sini saya rasa mungkin 2-3 kot kan, over the time 2-3 je dah ambil engkau constant aja benda tu kan, huduh lah. So lebih baik kalau kita dapat gunakan continuous. Jadi cantiklah sikit kita punya graph tu, cantiklah. Okay, next my favorite plot ever is scatter plot. Okay, scatter plot. Scatter plot konsep dia pun sama juga. Kita mestilah start daripada kosong. Konsep dia sama. You kena start daripada kosong. Okay. Apa jadi kalau data tu ada negatif? Okay, you punya data tu ada negatif. Tak apa. Bila you ada negatif, you boleh start lah daripada value negatif. Tapi katakanlah you punya data tersebut, dia punya data point yang paling minimum adalah negatif 2. Okay, negatif 2. So kita nak start kat mana? Okay. Awak boleh start dekat depends kepada, again as I said, depends kepada you punya skill. Kalau awak punya skill tu setiap 2, mungkin you boleh start daripada sama ada you boleh start daripada negatif 2 ataupun you boleh start daripada negatif 4. Kalau awak punya skill tu 5,
So, awak boleh start daripada negatif 5. Okay. Kalau awak punya skala tu 1, 1, 1, awak boleh start daripada negatif 3 ataupun negatif 2. Boleh. Okay, nanti graf awak tu tidak akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni sikit. Tu ada dah terluar sikit kat sini. Gitu. Okay, macam tu lah. Lebih kurang tak nampak macam tu. Tak nampak ke? Allah, lambat lah pula benda ni. Sekejap. Saya nak try lagi sekali. Nampak pun. Okay. Okay. Tengok kalau awak nampakkan kat graf ni kan. Dia punya, this one. Graf ni. Dia punya X dengan Y dia sama-sama start kat kosong. Nampak tak? Dia sama-sama start dengan kosong. Okay. So, cantiklah sikit graf tu. Okay. The next one. Okay. This one is the first one. Okay. Kita tengok yang second figure. Okay. Include more variables. Okay. Use size and dot color to encode additional data variable. Okay. Let's say yang ni mungkinlah kot ada beberapa... let's say dia ada banyak data, katakanlah dia ada banyak data tapi ada beberapa data set ada beberapa variable tapi dia semua dia kasihkan kali yang sama ataupun kali yang seakan-akan. Tak boleh lah, janganlah buat macam tu. Okay, so kita boleh bagikan kali yang berbeza kepada gambar tersebut ataupun mungkin you boleh buat size yang berbeza. You boleh buat size yang berbeza macam ni lah. Ini kan besar sikit, ini kan kecil sikit. Boleh juga. Okay, boleh buat macam tu. Okay, the next one is use trend line. Okay, use trend line. Okay. Ingat tak video yang sebelum ni yang saya kata you buat scatter plot? Ingat tak yang saya cakap? Okay, buat scatter plot. Lepas tu you tambahkan line. Inilah dia. Okay. So, kalau macam ni biasanya kita gunakan untuk kita tengok dia punya correlation. Okay. Sebab scatter plot ni kita bukan sahaja, scatter plot ni kita boleh tengokkan dia punya correlation. Kalau kita ada line graph macam ni, kita boleh tengokkan dia punya correlation. Satu. Yang kedua, kita boleh tengok how well the data distributed. Especially bila you buat forecasting, kita nak tengok bila lepas kita predict data tersebut dia scattered around ke ataupun dia menumpu. Dia menumpu kat mana? Dekat lower range, dekat middle range ataupun dekat upper range. Benda tu kita nak tengok. Dalam scatter plot, benda tu boleh nampak. Dan lagi cantik kalau kita dapat masukkan line graph macam ni. Okay. Because I'm doing research in hydrology, this one kita panggil dia sebagai QQ plot. Okay. Ini dalam hydrology lah kita panggil dia sebagai QQ plot. Ataupun 1-to-1 plot. Sama 1-to-1 plot. Okay. Okay, let's come back to the class. Contohnya kat sini dia ada dua variable Dia ada dua variable sebab kat sini ada dua color kan. So it wouldn't hurt for you to put the best practice is to put you punya line graph. Line graph tu akan denote lah. Okay, data variable yang pertama macam mana, variable yang kedua macam mana. Dan kena gunakan color yang sama. Line tersebut kena gunakan color yang sama dengan you punya color dot. Okay. Kalau dot awak tu color hijau, line pun kena color hijau. Kalau dot awak color biru, line pun kena color biru juga. Okay? And tapi untuk scatter plot, the difference is that do not compare more than 2 lines. Kenapa? Dah lah you punya graph tu ada banyak dotted. Okay, banyak dot. Lepas tu banyak color. Lepas tu banyak pula graphnya. Banyak pula line-nya. Pening kepala. Tak tahu dah nak decipher yang mana satu. No. Okay. Tujuan data visualization, bila kita buat visualization, bila kita buat graphs, sepatutnya it will the process of analysis, the result should be way easier than without the graph. Okay. Kalau you buat macam ni like, ni apa ni? Ni apa ni? Lepas tu nak kena tengok pula satu-satu data point tu macam, apa ni? Pening. Okay. Tak nak Okay. And also, kalau kita tengokkan dekat graph ni kan, sebenarnya angle untuk line graph ni pun sebenarnya memainkan peranan. Kalau base okay, I padam this one like messy sangat. Allah Akbar. I padam this one. Okay. Padam this one. Okay. On the first glance, I can say that dia ada color merah, color orange, color maroon, color biru. I can say that yang color orange ni yang paling bagus. First glance
Okay, first glance first glance. First glance, I rasa this one is better. Kenapa? Sebab kalau kita tengok kan, dia punya titik dia menumpu dan dia punya garisan dia tajam. Tajam. Dia sangat tajam. Ni kalau kita check correlation, mesti correlation dia tinggi. Compared to this one. This one like almost mendata. Okay, ini memang kalau kita tengok dia punya correlation, R, Pearson kan, mesti R dia rendah. Okay, those are the things. First glance, saya dah dapat tahu benda tu apa. So, sangat penting bila kita dapat buat visualization. Sangat penting. Same thing goes to this one. Okay, delete this one first. Okay, video ni panjang sikit lah, sabar Okay, same thing goes to this one. First glance, saya nampak this one is better. Graf merah ni better. Sebab dia condong. Dia condong. Ni sama. Kalau kita plot dia punya linear regression dia, mesti yang ni bagus. Kita tengok dia punya R dia pun, mesti this one is bagus compared to this one. So, sangat penting bila awak nak tengok. Sebab itulah kalau macam banyak-banyak macam ni, macam mana nak decipher? Kalau like this one, lebih mudah nak decipher kan. Lepas tu kalau you macam ni kan, you letak je macam ni you nak baca? Like, tengok je benda tu scattered. It would be best kalau kita boleh letakkan line sekali macam dalam graf ni. Okay. Okay, as for the bubble charts, okay, first, kat sini dia kata, make sure labels are visible. Ni kat sini ni, apalah dia tulis ni, tak tahulah. Okay, so kita kena pastikan kita punya label dekat axis dengan dekat axis dengan kita punya y axis tu kita boleh baca. Okay, audience kita boleh baca. Clear, jelas. Ni sebenarnya ni kat sini ni yang tertarik dia tu ni, yang ni tertarik tu adalah ni dia punya description yang ni. Tertarik. So, adjust yang tu. Okay. Okay, this one, graf nombor 2 ni pula adalah, okay, graf nombor 2 ni, apa ni? Dia kata, size bubble appropriately. Okay, kita kena buatlah sizing tu appropriately. Contohnya macam ni. Yang ni besar sangat. Yang ni kecil sangat. Janganlah kita buat macam tu. Like, 1 to 4. Besar kan? Kita buatlah 1 to 2. Okay. 2 to 4. Faham tak? Dia punya ratio size dia. Macam tu Okay. Do not use odd, mana dia? Okay. Do not use odd shape. Jangan gunakan shape yang karut-karut ni. Karung. Pergi buat karung lah, pergi buat guni lah, buat SS lah macam ni kan, dollar sign lah, tak mau. Okay, kita buat bulat macam ni je. Bulat macam ni je, simple. Ni macam, bulat je doktor, bosan lah semua orang buat bulat. Dah nama pun bubble chart, buat bulat lah. Okay. Next, let's talk about heat map. Okay, what are the best design practices for heat map? Okay, macam ni. Mana dia? Okay. Use a simple map outline. Dia kata kat sini use simple map outline. These line are meant to frame the data, not to distract. Contohnya macam ni kan. Ni dia, kalau kita tengok carefully kan, dia setiap state tu, this one is United States punya map. Kalau kita tengok kan dia punya state tu, antara satu state dengan state lain tu kan dia ada jarak kan. Tak nak macam tu. Dah lah pula tu dia pakai kali yang sama je semua. Kan. This one like completely distracted compared to this one. This one, jarak antara state tu, dia punya line tu, line yang to differentiate between one state to another tu kecil. Lepas tu nak bezakan, okay, macam ni kita nak tengok lah, mungkin kat sini kita nak tengok, katakanlah kita nak tengok density konon, okay. So dia pakai color coded ni macam ni. Okay, mungkin lah, okay, state ni kurang, okay, state ni dengan state ni density dia sama, okay. Compare to this one, okay, mungkin state ni lebih dense, lebih pekat, color dia lebih pekat, okay, orang ni lagi ramai, okay. Do not okay, select colors appropriately. Okay. Jangan pilih color yang like, okay, bila kita bernampak graf ni,
Ya betul, graf ni kita boleh differentiate better. Tapi bila kita nampak graf ni, colour apa yang awak nampak first? Colour merah kan? Merah dengan biru kan? Betul tak? Okay, so tak mau pakai colour yang give too much weight to the data. Okay, tak mau. Okay. Like, okay, mungkin lah mungkin dia kata, mungkin like this one, the way I look at it, this one kan, I nampak semuanya equally. Semuanya equal. Sebab semuanya colour dia intense. Faham tak? Semuanya colour dia intense. So, I nampak semuanya sama je. Okay? So, better kalau kita pakai dalam shade or spectrum. Okay? Shade ataupun spectrum lah Ataupun kalau kita nak pakai, avoid colour-colour yang nak buat juga macam ni, avoid colour-colour yang striking. Macam ni kan? Hijau ni striking, kuning ni striking, merah ni striking, biru ni striking. Avoid colour-colour yang striking. Okay. Okay. This one. Okay. Use pattern sparingly. Maksudnya apa? Kau ni, Allahu Akbar. Dah lah. Apa nama ni? Ni kan. Jarak macam ni kan. Itu. Tak mau macam tu Okey. Tapi doktor, kalau macam tu kita tak boleh ke buat pattern dekat dalam heat map? Boleh. Tapi janganlah like obvious macam tu. Ni, if you look at closely, okay, if you look at closely, ada tempat yang macam ni dia pakai dot. Kan? Okay. This one, dia ada line graph, dia sengit-sengit bengit sikit. Nampak tak? Tak nampak. Okay. Dia ada sengit-sengit sikit tapi dia kecil-kecil. Dia punya garisan dia tu. Garisan dia tu kan kecil-kecil. Rapat. Okay. Ni saya buat ni of course tak dapat ni. Okay. Lepas tu kalau kita tengok ada graf yang ada yang line dia macam tu. Tapi dapat juga. Janganlah buat yang macam jarak macam tu sangat. Okay. Misinterpret. Okay. But salah lah. Apa benda lah saya ni. Jangan letakkan line yang terlalu rapat. Line yang terlalu rapat. Nanti kita pun macam confused. Tu apa? Macam ni kan nampak. Sebab saya ni, untuk slide awak ni saya project dekat screen lain. Untuk slide saya project dekat screen lain. Jadi sebenarnya saya tak berapa nampak sangat yang ni sebenarnya. This one, saya nampak sama dengan this one. Banyaknya drawing. Tutup lah. Okay. Ambil kau. Ni saya nampak yang ni dengan yang ni saya nampak sama. Saya tak perasan dia punya yang satu tu di garisan tegak macam ni. Bukan tegak lah ni apa ni? Vertical horizontal Aku dah confused dah. Dengan lagi satu yang acah-acah diagonal. Allah, diagonal ni karut okay, macam tu. Nampak tak perasan sebab garisan ni tu kecil sangat. Kecil sangat. Tapi kan, I would definitely suggest you, kalau lebih baik awak pakai colour code macam ni, rather than awak pakai pattern. I would definitely suggest you to use colour code. Colour code is better. Okay. The next one, choose appropriate date range. Okay, choose appropriate date range. Apa ni? Contoh macam ni. Okay, dia bagi 75 hingga 81. Bezanya berapa tahun? 75, 76, 77, 78, 79, 80. Lepas 1. 7. Range ni adalah 7. Okay. Lepas tu ni pula 80, lepas 1. 81, 82. Dua je range dia. Okay. Ini 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Ambil kau 8 pula. Ini banyak lah pula. 90 sampai 100. Banyak. Tak nak
dia punya range must consistent. Sama macam awak belajar kat dalam stat inference 1. No. Stat probability 1. Kan belajar kan? Okay, nak buat apa? Nak kira apa? Kira apa tu? Okay, pastikan dia duduk dekat dalam range yang sama. Macam ni 75, 76. Dua. Kenapa tak start kat sini 76? Ni kat sini dah ada. Janganlah start lagi kat sini. Kakak orang yang umur 76 nak pergi color apa? Kalau kuning, color merah. Faham tak? Okay. 75, 76. Lepas tu start 77, 82 juga. Gitu. Okay. Clear so far? Clear. Okay. And use plus minus sign to extend high and low range. Katakanlah awak ada exceed lah. Katakanlah ini representing umur. Umur kan. Okay. Katakanlah kita nak tahu dekat setiap negeri kat sini ni ramai penduduk dia umur sampai berapa. Okay. I rasa signifikan sampai, katakanlah I rasa signifikan sampai 81 je. Lebih daripada 81 tu rare. Konon. So kita buatlah 81 and plus. Sebab benda ni mungkin yang rare kan, yang mungkin tak ramai pun. Takkanlah kita nak buat 81 sampai 82, 83 sampai 84. Padahal nombor tu literally almost kosong. So kita boleh buat plus. Sama juga dengan minus sign. Okay. Kalau dia punya variance tu insignificant, kita boleh buat tambahlah apa kat sini. Mungkin kita buat 70 minus. Maksudnya orang yang di bawah umur 70. Mungkin tak signifikan pun. Kat tempat situ banyak orang tua yang duduk. Mungkin. Okay. Lama ni video ni. Okay. Selain daripada graf-graf yang kita dah tengok tadi. Kita dah tengok graf line chart, histogram, heat map, bubble chart, all those things. Adakah graf tu saja yang wujud dekat dalam visualization ni? Tak. Sebenarnya kat dalam visualization ada banyak lagi jenis graf. Okay. Contohnya kita ada box whisker plot. Okay, box whisker plot ni rupa parah dia macam mana? Rupa parah dia lebih kurang macam ni lah box whisker ni. Dia, okay, box. It's a box. Okay. Dia ada dua colour. Lepas tu dia ada tarik tali macam ni. Sekejap. Tali dia macam sampai sini. Dengan tarik tali sampai sini. Like that. Okay, mungkin yang ni ada colour hitam. For example. Okay. Box whisker. Kalau tak tahu pepakai dia macam mana, pergi Google je. Okay, yang ni pun sama. Dia ada dia adalah cara kita nak design dia. Contohnya kita tak boleh pakai colour yang terlalu kontras. Okay, ni range ni pun sebenarnya sangat penting. Range ni sebenarnya dia macam mana kita nak set range ni? Based on kita punya X dengan Y. Sama je. Okay. Lagi fill map. Fill map tu pepakai dia macam mana? Saya dah lupa lah. Pergi Google lah. Okay. Dual axis map. Ada pesan pergi Google lah. Dah lupa macam mana rupa parah dia. Funnel chart. Funnel chart dia rupa parah dia macam ni. It's a funnel. Funnel. Macam ni. Gitu. Okay. Ni pun samalah. Kita boleh color codekan dia. Dan design practice sama je. Color janganlah yang terlalu striking. Janganlah yang semua benda ni sama color. Jangan benda-benda yang sama, prinsip dia sama je. Pace chart. Pace chart pun dah lupa lah macam mana rupa parahnya. Pareto chart ni you can go to Excel. Pernah dengar tak? Word cloud. Allah. Pernah dengar tak perkataan word cloud? Word cloud pun adalah salah satu jenis data visualization. Adalah salah satu jenis visualization yang kita boleh gunakan. It goes like perkataan yang paling besar. Perkataan tu yang paling ramai orang guna. Biasanya word cloud ni kita pakai kat mana tau? Word cloud ni bila kita buat text analytics. Bila kita buat text analytics, word cloud sangat penting. Kita dapat tahu. Contohnya macam Twitter kan, kita dapat tahu orang tweet guna apakah perkataan yang selalu muncul. Contohnya macam like katakanlah I nak tengok okay, apakah sentimen untuk UTHM ni. Kalau UTHM ni apa yang orang selalu tweet pasal UTHM. Okay UTHM kan. So kita buatlah word cloud. Jadi kita boleh nampak lah bila UTHM ni kita
kita tahu. Kalau cakap je pasal UTHM ni, kita tahu apakah je orang selalu cerita pasal UTHM. Mungkin, okay. Mungkin PKP. Mungkin. Ni PKB. Apa ni? Salah je. Okay, mungkin. Okay. Dan ada banyak lagi jenis. You boleh buat... you boleh buat... Ini just to name a few lah. To name a few yang kita boleh gunakan. You boleh buat something like network analysis. Nama graph tu adalah... Nama graph tu, if I'm not mistaken, is a network analysis. Network analysis kot nama graph tu. Dia jadi macam like, okay, ni satu node, you punya data, dia akan connected to how many. Like that. Lepas tu kat sini pula, dia akan connected to how many. Okay, connected to how many. Okay, macam tu. How many. Okay. Ni kalau tak silap saya, nama dia network analysis. Okay, yang ni pun salah satu jenis visualization yang kita boleh gunakan. Ni biasanya kita gunakan kat mana network analysis ni? Network analysis ni kepakaran Dr. Rahayu. Siapa yang nak buat PSM dengan Dr. Rahayu, ni dia punya expertise. Okay? Ada word cloud lah. Lupa lah. Okay. Okay, that's all for this video. In the next video, we will discuss on the data visualization tips. So that's all for this. That's all for now, and I will be seeing you in the next video. Bye!